أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita menjadi hamba yang bersyukur dengan Al-Quran. Kita bersyukur pada Allah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kebengkukan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad, hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Kita semua kita banyakkan berselawat pada hari Jumaat ini. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah hari Jumaat ini Ustaz ya. Kita sudah pun masuk kepada awal hijrah ya. Harapnya kita doakan bagi negara ini diberikan penghijrahan kepada yang lebih baik ketika kita diuji ini, agar kita selalu menghargai nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita baca daripada surah An-Nahl pada hari ini halaman 276. Kita saksikan apakah ringkasannya. Bermula daripada ayat yang ke-80, kita akan lihat lagi bukti-bukti petunjuk ketauhidan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sempurnakan ya, Allah lengkapkan pelbagai nikmat. Inilah nama lain bagi surah An-Nahl, surah An-Ni'am. Anugerah ilahi ini adalah untuk satu tujuan yang kita akan baca ayat 80 hingga 83. Diikuti pada ayat 84 ancaman kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan di hari kiamat, bagaimana kebangkitan bagi orang yang beriman, tidak beriman, dan apakah azab dan juga balasan kepada mereka yang mendustakan kepada pencipta pemberi nikmat yang sebenar-benarnya di atas muka bumi ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita ingin baca ayat 80 hingga 83 di peringkat awal ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita pagi ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca ayat 80 hingga 83 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi dan muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, hari Jumaat, sekali lagi kita bertemu untuk Al-Quran, untuk baca Al-Quran, untuk kita sama-sama memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran satu nikmat yang sangat agung dah. Tetapi bukan sekadar Al-Quran itu, di dalamnya isi kandungan tersebut ilmu-ilmu, rahsia-rahsia yang menjadi kejayaan bagi umat apabila sentiasa bersama dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ayat 80 hingga 83. Banyak perkataan ja'ala sambungan daripada semalam, ja'ala lakum. Allah menjadikan kepada kita sesuatu, membuktikan keesaan atau kekuasaan Allah dan nikmat-nikmat yang berbagai itu. Subhanallah, banyak betul nikmat. Kalau nak hitung memang tidak mampu nak menghitung, terlalu banyak. Teruskan kita share My Quran Time pada hari ini, kita sebarkan Al-Quran insya-Allah. Ayat 80 hingga 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 80 hingga 83 daripada surah An-Nahl menyambung semalam Ustaz ya. Kita melihat kepada perkataan ja'ala itu banyak disebutkan ya. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan khalaqa dan Allah menggunakan perkataan ja'ala. Khalaqa ini Allah ciptakan, Allah nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan daripada kosong menjadi sesuatu. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan ja'ala, maksudnya Allah menjadikan dengan fungsi. Itu yang kita kena faham ya. Bila Allah beritahu, contohnya semalam kita melihat kepada pendengaran, kepada penglihatan dan juga hati kita, Allah kata waja'ala pada ayat yang ke-78. Itu maksudnya apa? Pendengaran itu Allah bukan ciptakan sia-sia Ustaz ya. Allah ciptakan ada fungsi agar apa? Tashkurun, agar kita makin bersyukur bila kita gunakan telinga kita mendengar kepada perkara-perkara sam'iyat, kita dengar perkara-perkara kebaikan, kita dengar ada orang yang susah yang kita ingin tolong, ataupun kita dengar semalam Ustaz ya, saya dengar ada satu kisah puan ini dia menghadapi cabaran ketika pandemik ini, anak 6 dengan suami, dan sampai satu masa tu mereka tak ada makanan apa, sampai katakan dia kata suaminya terpaksa mencuri. Ingatkan curi beras besar ke apa sebagainya Ustaz kan, pasal dia tak tahu lagi ada gerobok makanan dan sebagainya. Dia curi Maggi sekeping dan 1 biji telur, makan 8 orang, 6 anak dan juga suami isteri. Bila kita dengar perkara begitu, kita rasa ya Allah, bersyukurnya kita ni ada makanan, roti ke nasi tuan-tuan ya. Pada hari ini tuan-tuan mungkin makan apa ya, di Facebook mungkin boleh letak sikit menu hari ini, bukan untuk tengok menu orang lain, tetapi untuk kita beritahu pada Allah ya bahawa saya bersyukur sangat. Tuan-tuan tak payah nak makan Maggi, letak telur sebiji, kongsi 8 orang. Dan kalau tuan-tuanlah orang itu,
nanti berhubunglah Ustaz ya, mungkin berhubung dengan urus setia ke dekat Yayasan Warisan Umat Ikhlas ke di TV Al Hijrah ke, kita tidak akan rasa nak biarkan begitu saja Ustaz ya, sehingga kan ada seorang yang telefon, dia kata dia berkomunikasi dengan satu institusi, terus saja institusi tersebut cuba untuk membantu keluarga tersebut. Nak ceritanya, ada fungsi telinga kita kalau kita gunakan ke arah kebaikan, mata melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hati kita, perasaan kita yang ada ini perlu mengambil faedah ataupun pelajaran daripada apa yang kita baca, apa yang kita dengar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Allah membawakan pada kita ya, pada ayat 80 ini, wallahu ja'ala lakum min buyutikum, Allah menjadikan bagi kamu yang ada fungsi apa, iaitu Allah jadikan buyutikum sakana ya, rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal ya. Baru ini satu lagi kes Ustaz ya, suami isteri, anak dua orang, anak jantung berlubang, sewa bilik RM200, kat situlah tempat masak, di situ tempat baring, situlah tempat dia nak bilik kecil untuk mandi ya. Itulah ya, dengan serba kekurangan. Tetapi Allah ciptakan ini sebenarnya, kalau tuan-tuan ada rumah, ada bilik, ada ruang tamu, sebenarnya ia adalah mungkin ada yang rumah begini tertinggal, tetapi ada rumah yang begini. Tetapi semua ini bagi individu yang mendiaminya akan dapat sakana ya, akan mendapat ketenangan ataupun tempat yang menenangkan. Inilah dia boleh berada di laut, berada di tepi gunung dan sebagainya. Allah ciptakan itu ya, kalau katakan kita rasa macam ini rumah saya ya, saya yang beli, tapi hakikatnya Allah yang memberi ilham, yang memberikan kemudahan untuk rumah kita masih lagi ada di situ ya. Kita tengok di Yan Kedah Ustaz ya, ada yang rumah yang dah dia punya apa istilahnya lumpur itu bermeter-meter. Betul. Ya, kerana apa? Kerana Allah nak hancurkan, Allah boleh hancurkan. Itu yang pertama. Wa ja'ala lakum min juludil an'am, Allah menjadikan daripada kulit haiwan itu, binatang ternak itu sebagai rumah. Ini kalau orang-orang di padang pasir, mudah mereka bawa kulit sebagai kemah, okey, yang ringan, yaumal dhanikum ya, dalam perjalanan kamu dan juga ketika bermukim. Ini bagi orang-orang di padang pasir dahulu, dan juga masih lagi relevan pada zaman sekarang. Kalau katakan tentera ya, dia nak membuat kemah dia daripada sumber kulit. Allah beritahu sampai tahap begini sekali tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa min aswafiha, daripada bulu biri-biri, bulu unta dan juga bulu ash'ariha, bulu kambing, athatan wa mata'an ila hin, sebagai perkakas yang menjadi perhiasan sampai satu masa ya. Jadi dia menjadi perkakas dan juga kemudahan Ustaz ya. Allah beritahu perkara ini pasal bila cakap tentang istilah athatan ini, apa sahaja dia boleh jadi sebagai sumber perhiasan, perkakas, perabot dalam rumah kita. Contohnya bulu biri-biri Ustaz ya, dia boleh jadi kapet contohnya, boleh jadi bagi setengah itu kulit itu boleh digunakan sebagai kulit sofa contohnya. Allah beritahu ini digunakan untuk apa? Wa mata'an ilahin, sampai satu masa saja. Allah nak highlightkan mengapa ilahin, jangan kita, Allah bagi nikmat ini, kita terlampau cinta sangat sofa kulit kambing kita contohnya, ataupun kita punya apa, kita punya beg tangan daripada kulit buaya kita contohnya, kita suka sangat sampaikan kita rasa macam nak bawa masuk kubur. Ya, apa tanda orang nak masuk kubur, istilah zaman sekarang Ustaz ya, pergi haji balik hari kan, nak kaya sangat sampai tak kisah pasal halal haram, untung rugi, ataupun nak membantu orang lain. Jadi ada fungsi ya, ada fungsi yang kita akan lihat lagi pada ayat 81, iaitu Allah kata Allah menjadikan apa sahaja yang diciptakan ada zilala, ada tempat berteduh ya, dan kemudian ada jibal aknana, daripada gunung itu tempat tinggal, gua, tempat untuk bersembunyi kalau hujan. Ya, kalau zaman sekarang ini mungkin kalau kat jalan raya Ustaz ya, kalau ada tempat yang di bawah jambatan, kalau sungai itu semua Allah jadikan ini ada fungsi-fungsinya yang tersendiri. Termasuklah Allah menjadikan apa? Sarabil, pakaian-pakaian untuk melindungi daripada har, daripada panas. Sejuknya dekat mana? Sejuk dah sebut dah. Kalau tuan-tuan perasan Ustaz ya, awal surah An-Nahl ayat yang ke-5 itu Allah dah cakap pasal sejuk. Kali ini Allah cakap pasal panas pula.
wasarabila taqikum ba'sakum, pakaian untuk medan perang, ya, untuk mengelak daripada bahaya. Jadi di hujung ayat 81 itu kadzalika yutimmu ni'matahu. Ini asas mengapa surah ini dinamakan sebagai surah An-Ni'am, kerana Allah bercakap Allah menyempurnakan nikmat-nikmat ini ke atas kamu untuk apa? Allah bawa tentang apa, bayang-bayang, tentang rumah kita, tentang baju kita, tentang perabot kita, pisau kita, garpu kita, semua itu digelar sebagai athatha. Mengapa Allah ingatkan sampai tahap begitu sekali? La'allakum tuslimun, agar kamu menyerah diri menjadi orang yang Islam. Islam bukan sekadar namanya saja, tetapi menyerah diri kepada peraturan Allah. Allah dah jadikan ini mudah bagi kamu, bagi kita tuan-tuan, adalah untuk kita makin lagi committed kepada Islam. Dan bagi orang yang belum Islam, kita nak jomlah kita pakai atap daripada langit Allah, kita pakai bulu kambing biri-biri diciptakan oleh Allah. Mengapa kita tidak mahu menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau katakan mereka diingatkan perkara itu untuk menyerah diri pada Allah pada ayat 82, jika mereka berpaling, fa innama, sesungguhnya kamu hanyalah Nabi Muhammad menyampaikan dengan hujah yang nyata, ya, kita tak marah-marah, ya, tetapi kita cakap elok-elok, kita bawakan hujah demi hujah, dan hujah itu sudah siap sedia yang ada di dalam Al-Quran. Apa respon mereka? Respon mereka ayat 83 yang kita nak baca sekali lagi untuk kita pastikan jangan itu berlaku dalam tubuh badan kita, dalam ahli keluarga kita. Ayat 83 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat 83 untuk kita pasak sekali lagi keyakinan kita kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting tentang maknanya, ya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa bersyukur dan tidak kufur ataupun mengingkarinya. Ayat 83. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya'rifuna ni'matallah, ya'rifuna ni'matallah وأكثرهم الكافرون. Sadaqallahul Azim. Itulah ayat 83, ya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menggunakan perkataan ya'rifuna ni'matallah. Mereka sentiasa, Ustaz, ya, betul, sentiasa tahu tentang nikmat Allah. Dan menarik di sini nikmat dija dengan ta marbutah ke ta buka, Ustaz? Ta terbuka. Ta terbuka maksudnya nikmat yang sikit ke ataupun nikmat yang banyak, panjang. Yang kita dah belajar sebelum ini, kalau ta marbutah itu nikmat yang panjang sampai akhirat. Tetapi apa yang berlaku kepada mereka, pasal mereka ini diberi nikmat sama macam kita juga, Ustaz, ya. Tetapi bagi orang yang ingkar, thumma yunkirunaha, mereka mengingkari perkara tersebut, maka ta di situ adalah ta yang tertutup. Mereka yang memutuskan nikmat yang Allah tawarkan mereka sampai akhirat. Ada orang kata, saya nak bagi awak ni gaji sampai awak pencen sampai 60 tahun. Tetapi kalau ada seorang dia cakap, saya tak nak, saya nak gaji sampai umur saya 50 tahun saja. Orang itu adalah orang yang tidak mengambil peluang tawaran yang diberikan. Ya, dia kata ingkar, dia tak nak. Saya nak sampai 50 tahun, yang lain tu saya cari sendiri. Ini adalah mesej yang diberikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Allah nyatakan sebagai wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakannya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah pelajaran yang kita ingin ambil. Kita tidak mahu jadi orang yang tahu nikmat Allah tetapi kita ingkar kepadanya. Macam mana ia berlaku? Apabila Allah menyeru kita untuk tuslimun,
agar menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang kita tengok Ustaz ya di betul. Facebook kita ada komentar, ada yang kata masak daging kurma hari ni. Allah. Ada lagi nikmat-nikmat lain tu. Macam-macam yang ada itu sebenarnya bila kita dapat senaraikan itu sebenarnya tuan-tuan ya. Sebenarnya kita amat bersyukur dan kita doakan kepada sahabat kita tadi betul. Yang Maggi dengan telur sebiji itu bagi 8. Allah, 6 anak. Ada sahabat-sahabat tanya kat manalah. Ya dekat Johor. Dekat Johor ya. Jadi kepada orang-orang Johor, bukan sekadar orang Johor, kepada seluruh yang mengikuti My Quran Time, kalau tuan-tuan jangan tengok pada Johor ya, sebenarnya ada saja di tempat-tempat kita. Mungkin kita harap sebagai orang yang tuslimun ini yang menyerah diri kepada Allah SWT, salah satunya ialah kita cuba membantu sesama kita, cari qaryah kita siapa yang memerlukan. Kadang-kadang memang Allah Taala sengaja datangkan orang-orang begini betul supaya kita di sekeliling membantu, tidak kira betul. Di mana saya ya bukannya kufur kepada nikmat ataupun kita merasakan bahawa ini adalah saya punya ya. Dia kalau pergi hotel Ustaz ya, kita kalau pergi hotel cantik macam mana pun setting hotel tu, kita kena ingat bahawa lepas ni nak check out. Jangan rosakkan satu, dan nak check out dan jangan pula bawa perabotnya balik rumah kan, kena charge nanti ya. Jadi sama kita berada di dunia ini, kita bukan nak bawa segalanya masuk ke kubur pergi betul. Ke akhirat. Jadi tuan-tuan, gunakan apa yang kita ada ini untuk membantu rakan-rakan kita yang berada di sekitar ya. Dan tuan-tuan mungkin pernah melihat kepada program Soul Fitness Clinic pada waktu petang Ustaz ya, setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Itu peluang untuk tuan-tuan mendengar lebih lanjut lagi. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Sakana iaitu mendiami ataupun menetap, 69 kali disebut dalam Al-Quran. Dia ada kaitan dengan sakinah dan ada kaitan dengan sikin. Sikin ini dalam bahasa Arab maksudnya pisau Ustaz. Apa kaitan pisau dengan sakinah? Rupa-rupanya Aswahani menyatakan sikin pisau, bila darah mengalir laju, bila kita sembelih saja darah itu akhirnya berhenti. Maka apabila kita ni laju kehidupan kita ya, macam-macam kerja, fikir sana fikir sini, bila sampai ke rumah maka kita akan berhenti sekejap, kita mendapat sakinah. Dan itulah fungsi rumah-rumah kita. Kalau kita ada rumah tuan-tuan sekalian, kita amat bersyukur. Itu memerlukan kepada kita untuk makin lagi committed menjadi tuslimun, menjadi orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar Ustaz. Kita kembali semula selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, memberitahu, sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, sudah pasti aku akan tambahi nikmatku ke atas kamu, dan jika kamu kufur, ingkar, ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Marilah sama-sama kita untuk sentiasa bersyukur ke atas nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Tak kiralah apa jua amalan soleh, baca Quran, memahami Al-Quran, kita beramal isi kandungan Al-Quran, berinfak dan sebagainya. Mudah-mudahan itulah membuktikan kita bersyukur. Dan ingatlah Allah janji orang yang bersyukur
pasti akan ditambahi nikmat. Seolah-olah kita memburu nikmat yang baru. Tapi kalau kita kufur, kata para ulama, seolah kita ingin membiarkan nikmat yang ada di sisi kita ni pergi daripada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, sebagaimana ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastilah Allah Taala lah yang paling tepati janjinya. Baik, terima kasih pada semua sahabat-sahabat Al-Quran. Terus menonton My Quran Time, baca faham amal. Sedikit perkongsian ilmu tajwid pada hari ini berkenaan dengan peringatan tambahan mad lazim kalimi musaqqal. Kita dah kenal mad lazim kalimi musaqqal. Dia sebut musaqqal tu berat, sabdu. Maksud dia ada sabdu. Kemudian kita nak memberikan satu tambahan maklumat tambahan. Jika mad lazim kalimi musaqqal berlaku pada huruf selepas huruf mad itu, huruf yang bertemu, huruf yang mati yang asli itu adalah huruf nun ataupun mim. Kena hati-hati. Hendaklah dibaca dengan memanjangkan gunnah. Maknanya selepas kita panjangkan 6 harakat tu dah confirm dah mad lazim kalimi mesti 6 harakat. Kemudian jumpa dengan nun yang bersabdu ataupun mim bersabdu, seperti mana contoh dalam slide kita ini, kita kena panjangkan gunnah seperti biasa. Contoh, wala aminal baital haram, wala amina. Tengok, selepas a itu 6 harakat. Kemudian kebetulan huruf selepas mad itu adalah huruf mim yang bersabdu. Maka mim yang bersabdu ni automatik, tak payah fikir panjang, mesti kita panjangkan gunnah. Sebahagiannya menyebut dengan kadar 2 harakat. Tak kisahlah, yang penting kita kena panjangkan gunnah. Panjang tu mengikut tempo lah bacaan kita. Kalau lambat, lambatlah kiraannya. Kalau laju, lajulah kiraannya. Yang kedua, wal janna khalaqnahu min qabl. Okey, boleh faham ya? Maknanya kalau jumpa dengan nun dan mim yang bersabdu selepas mad lazim itu, kita tetap baca dengan gunnah. Maknanya ada 8 harakat kat situlah kalau kita kiranya. Maksudnya 6 harakat untuk mad lazim, kemudian dengung itu dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Maka kebanyakan orang tinggal situ. Wal janna khalaqna, dia meninggalkan dengung. Yang berat apabila bukan sekadar meninggalkan dengung, meninggalkan sabdu itu seperti kita dah menggugurkan satu huruf. Kalau wakaf, katakan kita wakaf pada nun itu. Contoh yang kedua tu, wal jan, nak wakaf pun kena dengung juga, bukan berhenti wal jan, bukan, tetap kena dengung sebab di hujung itu ada sabdu, maka kita panjangkan gunnah itu. Itu sedikit maklumat tambahan. Yang lain tu kalau jumpa selain daripada huruf nun dan mim, seperti biasalah waladdallin, itu saja tak boleh dengung. Waladdall, tu tak dengung, tu tak terlibat lam, bukan terlibat huruf hidung, tak ada. Maka kalau nun dan mim, kita pastikan kita panjangkan sedikit gunnah ketika sabdu itu. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, menjelaskan tentang hukum mad pada hari ini, dan kita harapkan, kita doakan pada tuan-tuan untuk dapat baca mad tersebut dengan baik Ustaz ya, seperti mana yang kita bincanglah ya. Maksudnya ialah peluang untuk kita menambah lagi pahala dengan mengikut peraturan. Dia jangan nak tambah pahala tapi tak ikut peraturan, takut dia tak jadi pahala ya. Dan salah satunya dengan kita membacakan cukup panjang pendek di dalam bacaan kita Al-Quran. Baik, kita ingin menyambung kepada ayat yang ke-84 ya sehingga ayat yang ke-87, sambungan bila Allah menyatakan ni'mata. Tuan-tuan perasan ta itu terbuka, maksudnya ada orang yang ditawarkan nikmat tetapi dia ingkar, dia tidak mahu nikmat itu berpanjangan sampai ke akhirat. Dia hanya ingin nikmat yang sekejap sahaja di atas muka bumi ini. Apa tandanya? Mereka bukan tuslimun, mereka bukan menyerah diri kepada peraturan Allah menjadi Islam, tetapi mereka menjadi kafirun. Ada kaitan dengan apa yang kita dah baca semalam, tapi kita baca dahulu apakah yang berlaku di akhirat. Maksudnya di dunia dah dapat nikmat, kalau kufur kepada nikmat tersebut, ingkar, dah beritahu pada Tuhan, tak payah,
apakah yang berlaku di akhirat? Kita baca ayat 84 hingga ayat 87. Silakan Ustaz. Baik, kita teruskan lagi alunan jaharkah ataupun ajam kita pada ayat 84 hingga 87. Jom sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 84 hingga 87 menyambung saja. Allah membawakan terus kepada alam akhirat. Menarik kan? Mula-mula di alam dunia daripada ayat 80 hingga ayat yang ke-82, dan kemudian bila ada perkataan nikmat yang ta yang terbuka itu, maksudnya mereka kata tak nak, maka Allah terus bawa kepada hari akhirat, yauma nab'atsu wa yauma nab'atsu, pada hari kami bangkitkan kepada semua umat syahida, ada saksi. Kemudian apakah yang berlaku kepada orang yang kafir? La yu'dzanu lil ladzina kafaru, tidak dibenarkan kepada orang-orang yang kafir itu, ya, untuk mereka ini bercakap. Wala hum yastaqtabun, iaitu mereka tidak boleh meminta maaf. Dua perkara. Satu, mereka tidak boleh dibenarkan untuk bercakap ataupun nak berhujah, ya, dan yang keduanya mereka tidak boleh meminta maaf lagi. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana di dunia lagi kita lihat semalam bila Allah bawakan perumpamaan tentang abkam, seorang hamba yang bisu, tak boleh buat apa-apa Ustaz, ya. Tak boleh buat apa-apa. Bisu kerana apa? Kerana di dunia ini dia menyembah kepada sesuatu yang bisu, tak boleh buat apa-apa, dan dia sendiri pun tidak berbuat apa-apa untuk menyebarkan kebaikan, berbanding dengan satu lagi, seorang yang diberikan rezeki dan dia sentiasa berinfak, ya. Itu kalau ayat yang ke-75 itu dia infak. Satu lagi adalah yang melakukan ya'muru bil adl, menyeru kepada keadilan. Itu tanda seseorang itu Islam, tuslimun. Satu apa? Selalu membantu orang, ya. Tuan-tuan boleh sama-sama, ya, membantu sesama. Betul. Ahli qaryah kita, ada orang yang telefon ke meminta bantuan. Kisah yang saya kongsi tadi di Soul Fitness tadi itu, cerita yang kita harap dia boleh diambil cakna oleh tempat-tempat lain. Jadi yang pertama infak, tanda keislaman kita. Yang keduanya ialah ya'muru bil adl yang kita baca semalam ayat 80 ataupun 76. Tetapi bila kita lihat kembali, orang yang kafir itu, mereka itu tidak dibenarkan lagi berhujah dan mereka tak boleh minta maaf dah. Minta maaf yes, apa, yustaqtabun ini macam kalau ambil exam Ustaz, ya. Pelajar tu dia dah belajar, kadang-kadang datang kelas tak datang kelas, sekali dapat E. Dapat E, kemudian jumpa ustaz, minta maaf lah ustaz. Ustaz bagi A boleh tak ustaz? Daripada E tak jadi A. Allah. Minta maaf lah ustaz. Takkan ustaz tak boleh minta maaf? Alangkah Nabi pun memaafkan umat. Ustaz, bagilah ustaz. Tak dapat A pun dapat C. Alasan tu
dah terlambat dah terlewat ya. Kalau nak minta maaf di dunia ini lagi, kita banyakkan infak hari Jumaat ini tuan-tuan sekalian, ambil peluang, dan kita di sinilah kita menyuruh kepada keadilan, bukannya sampai di akhirat nanti baru nak berhujah, pada waktu itu tidak dibenarkan. Pada ayat 85, wa idza ra'al ladina zalamu, subhanallah ya, apabila orang yang zalim itu melihat kepada azab, Allah tidak akan ringankan, dan wala hum yunzarun, mereka tidak diberi tangguh dan tidak diperhatikan. Kalau orang dekat penjara ustaz ya, kalau masuk penjara itu, saya pernah pergi ke penjara, tengok penjara lah di Keluang dahulu. Salah satu karakter warder ya yang jaga tu ialah dia tidak akan ringankan ya, dan juga yang kedua ni dia tak nak tengok pun pada orang dalam penjara tersebut, tak nak beri perhatian. Pasal kalau dia beri perhatian ya, maksudnya orang ini pun akan dapat satu kenyamanan ataupun relax lah, ada orang kawan dia. Tapi kalau katakan tuan-tuan apa macam tu saja kan, itu adalah satu perkara yang menambahkan seksaan di dalam penjara. Itu penjara, tetapi di akhirat nanti lebih lagi, seorang itu tidak diperhatikan langsung, pasal di dunia mereka tidak memerhatikan kepada orang-orang lain, tidak memerhatikan kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat 86 itu adalah sebab mengapa orang sanggup kufur, sanggup mensyirikkan Allah. Ayat 86 ini Ustaz, kalau kita boleh baca sekali lagi, kerana ia bukan sekadar syirik dengan berhala. Syirik ini boleh jadi kalau kita kagum kepada tokoh-tokoh. Ia boleh jadi syirik apabila kita suka tokoh agama sekali Ustaz. Ada orang yang sampai menyembah kubur, sampai menyembah kepada orang-orang yang figure agama. Ini pernah berlaku dalam sejarah. Jadi Allah menyatakan bahawa sebenarnya ada respon daripada orang yang disembah tersebut. Kita baca dahulu ayat 86 sekali lagi. Silakan Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan kita dijauhi daripada kesyirikan, kerana hidayah lah yang paling kita utamakan, yang kita mengharapkan sampailah bila-bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang bertakwa insya-Allah. Ayat 86. Auzubillahi minasyaitanir. Wa idza ra'al ladzina asyraku Dan apabila orang-orang yang menyekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka ya, iaitu apa yang mereka sembah selain daripada Allah, ataupun syaitan yang menganjurkan mereka menyembah kepada berhala ataupun perkara syirik, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau. Lalu sekutu mereka menyatakan pada mereka, kamu ini pendusta. Rupa-rupanya Ustaz ya, yang idolakan seseorang, dia kagum, malah dalam sejarah mengkagumi tokoh agama ya. Yang itu yang kita doakan tuan-tuan sekalian, kita ada ustaz, ada pengajar, kita jangan menyembah kepada ustaz ataupun pengajar tersebut ya, sampaikan dibuatkan upacara, sampaikan dulu dia buat tugu Ustaz. Tugu pasal yang si ulama tu dah meninggal ya, tokoh agama tu dah meninggal, dia buatkan satu peringatan agar bila tengok pada tugu ataupun patung tersebut, dia teringat balik kepada ustaz ataupun ulama tersebut. Bolehkah? Tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana bila sampai di akhirat, bila ditanyakan balik, mereka lah yang menyuruh kami, nad'u min dunik ya, mereka bercakap ya, yang menyembah ini. Maka orang yang disembah itu, dia jawab apa? Fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Kamu penipu.
aku tak pernah suruh pun kamu untuk mengidolakan aku. Kamu suruh puji aku melambung-lambung, ya, protect ataupun lindungi aku bahawa sebenarnya saya inilah yang tak ada kesilapan. Aku tak pernah cakap engkau penipu, engkau yang saja buat-buat perkara ini. Ini respon daripada orang yang disyirikkan, yang diidolakan di dalam ayat 86 ini. Maka ayat 87 Allah menyatakan tambahan wa alqau, dan pada hari itu mereka menyerah tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala apa yang mereka adakan. Pada waktu itu semuanya salam, semuanya menyerah diri. Sepatutnya menyerah diri ini dekat dunia saatnya, di akhirat dapat ganjaran yang baik, tetapi mereka terlambat. Di dunia bila suruh tuslimun kata tak nak, ya, kami ini ingin kufur, kami ini hanya ingkar kepada nikmat yang ada. Maka wadalla anhum ma kanu yaftarun, apa sahaja penipuan pendustaan mereka yang mereka ada-adakan itu, kata sembah berhala, kena sembah tokoh, sembah kepada walaupun kepada tokoh agama pun tidak dibenarkan, maka semua itu akan hancur amalannya. Ini perkara yang perlu kita jaga-jaga, kerana kita ingin beragama, kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Di tengah-tengah itu kita berjumpa ustaz, kita berjumpa dengan tokoh, kita berjumpa dengan pelbagai perkara, kubur dan sebagainya. Kita tahu bahawa kita tidak perlukan perantaraan, kita hanya terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pelihara kita, dan salah satu tanda kita ini memang betul-betul ikhlas untuk tuslimun, sebagaimana yang kita bincang pada semalam. Yang pertama iaitu selalu berinfak, ya, membantu memudahkan urusan orang lain, dan juga pada ayat 76 ya'muru bil adl, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, hargai nikmat rumah dan pakaian agar diri lebih berserah dan tunduk kepada peraturan Allah, ya. Semua itu Allah pinjamkan, sampai satu masa akan kembali pada Allah. Yang kedua, apabila sudah sedar akan nikmat yang dikurniakan, elak daripada kufur dengan tidak beribadah kepada Allah. Dua perkara yang di-highlightkan, iaitu kita infak, dan juga yang keduanya menyeru kepada keadilan. Itu adalah tanda ibadah kita pada Allah. Yang ketiga, sentiasa tunduk dan menyerah diri kepada kebenaran kerana ia memberi manfaat, bukan sekadar nikmat dapat di dunia, itu satu, tetapi sampai ke akhirat nanti. Kita doa Allah pelihara kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah, terhadap nikmat-nikmat yang telah banyak Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah nikmat kepada kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kelalaian dunia ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami istiqamah dengan Al-Quran, ya Allah. Janganlah pernah kami tinggalkan Al-Quran, ya Allah. Kami yakin Al-Quranlah penyelamat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kesyirikan, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kesyirikan, ya Allah. Ya Allah, sentiasa berikan kepada kami hidayah, ya Allah, yang berpanjangan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami sikap yang sederhana dalam segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah sikap wasatiyah dalam diri kami, ya Allah. Kami beriman kepadamu, ya Allah. Kami menyembahmu, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat penuh barakah ini, agar kita sentiasa menyerah diri kepada Allah, ikhlas, tidak mensyirikkan Allah. Inilah yang kita ingin bina, budaya menyerah diri dengan ikhlas, bukannya mengangkat manusia tetapi mengangkat Allah yang maha tinggi. Dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang tuan-tuan untuk sama-sama kita menyumbang, dan kita pergunakan peluang hari Jumaat ini, lebihkan sumbangan ini, sama ada dengan tabung ini ataupun tuan-tuan mencari kawan-kawan qaryah yang memerlukan, ya. Kita tersilap bagi lebih tak apa berbanding dengan kita tak bagi, dan ada kawan kita yang makan Maggi berlaukkan telur sebiji untuk 8 orang. Kita harapkan ianya tidak berlaku dalam qaryah kita. Kita cari peluang untuk beramal pada Muharram, pada hari Jumaat penuh barakah ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri ulangan pada malam ini jam 10 malam, dan pagi esok pada jam 6 pagi, Ustaz, ya.
6 pagi insya-Allah, dan insya-Allah besok kita akan mengulang kaji apa yang telah kita belajar 6 halaman. Moga-moga Allah terima dan jaga keselamatan bagi tuan-tuan yang sudah mendaftar vaksin. Teruskan ya, jaga SOP, kita doakan negara ini Allah pelihara, kembalikan semula keamanan dan kesejahteraan. Kita kembali semula bertemu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum.